Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam pelajaran 36, kita sudah mempelajari bestimmte Artikel im Dativ. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari unbestimmte Artikel im Dativ. Na und, los, fangen wir an. Lektion 37. Pelajaran 37. Artikel im Dativ Teil 2. Artikel dalam kasus datif bagian 2. Sebagai kelanjutan dari pelajaran 36, maka sekarang kita akan membahas unbestimmte Artikel im Dativ. Tabel ini adalah tabel unbestimmte Artikel im Nominativ dan im Dativ. Kita perhatikan ya. Masih ingat kan kalau unbestimmte Artikel itu adalah artikel untuk menyatakan satu. Untuk benda yang bergender maskulin, unbestimmte Artikel im nominatifnya ein, im datifnya einem. Untuk benda yang bergender feminin, unbestimmte Artikel im nominatifnya eine, im datifnya einer. Untuk benda yang bergender neutral, unbestimmte Artikel im nominatifnya ein, im datifnya einem. Dan untuk benda plural, dia tidak memiliki unbestimmte Artikel atau disebut juga ohne Artikel. Tapi ingat ya, peraturan plus n pada benda pluralnya untuk benda-benda plural yang huruf terakhirnya bukan huruf S atau N masih tetap berlaku. Hanya artikelnya saja yang nggak ada. Kita buat contohnya. Martin schreibt einen Brief. Martin sedang menulis sepucuk surat. Jadi pertanyaannya, wem schreibt Martin den Brief? Untuk siapa Martin menulis surat itu? Contoh benda maskulin, der Kollege. Unbestimmte Artikel im Nominatifnya ein Kollege. Unbestimmte Artikel im Datifnya einem. Maka kalimatnya Martin schreibt einem Kollegen den Brief. Martin menulis surat itu untuk seorang rekan kerja pria. Ein Kollege berubah menjadi einem Kollegen. Karena dalam kalimat ini, Kollege menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek. Mungkin ada yang bertanya, kenapa einem Kollegen? Einem artinya satu. Kollegen merupakan plural dari Kollege. Kan nggak nyambung. Ini sama halnya dengan kalimat ich habe einen Neffen. Yang dulu pernah kita ketemuin ya. Jadi N pada kata Kollegen dan Neffen dalam kedua kalimat ini itu bukan menyatakan plural, melainkan karena ada benda-benda tertentu pada saat mereka menjabat sebagai akusatif atau datif objek mendapat penambahan N. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana cara mengenalinya? Nah, caranya, semua benda yang bergender maskulin tapi yang huruf terakhirnya adalah huruf E. Seperti Neve, Kollege. Nah, mereka ini bergender maskulin. Nah, ini nanti
secara jelasnya kita akan pelajari pada pelajaran Endeklination. Selanjutnya, contoh benda feminin. Die Kollegin. Unbestimmte Artikel im Nominatifnya eine Kollegin. Im Dativ einer Kollegin. Jadi surat itu ditulis untuk seorang rekan kerja wanita, misalnya. Maka kalimatnya, Martin schreibt einer Kollegin den Brief. Martin menulis surat itu untuk seorang rekan kerja wanita. Kenapa menjadi einer Kollegin? Tentunya karena Kollegin menjabat sebagai objek pelengkap atau datif objek dalam kalimat ini. Coba bandingkan dengan kalimat ini. Martin wartet auf eine Kollegin. Martin sedang menunggu seorang rekan kerja wanitanya. Kenapa dalam kalimat yang kedua ini eine Kollegin? Karena dalam kalimat ini Kollegin menjabat sebagai objek penderita atau objek langsung atau akusatif objek. Bisa dipahami ya? Sekarang kembali ke laptop. Kita sampai ke contoh benda netral, das Mädchen. Unbestimmte Artikelnya im Nominativ ein Mädchen. Im Dativ einem Mädchen. Martin schreibt einem Mädchen den Brief. Martin menulis surat itu untuk seorang gadis remaja. Jadi di sini einem Mädchen menjabat sebagai datif objek dan den Brief sebagai akusatif objek. Berikutnya contoh benda plural die Kinder. Kalau benda plural tidak memiliki unbestimmte Artikel ya, atau ohne Artikel. Tapi ingat, ada penambahan huruf N pada benda pluralnya. Masih ingat nggak syaratnya apa? Iya, huruf terakhir dari benda pluralnya itu bukan huruf N atau S. Perhatikan kalimatnya. Martin schreibt Kindern den Brief. Martin menulis surat itu untuk anak-anak. Singularnya das Kind, pluralnya die Kinder. Karena Kinder huruf terakhirnya bukan N atau S, maka saat menjabat sebagai datif objek, dia mendapat tambahan huruf N. Satu contoh lagi, oke? Die Lehrerin erzählt eine Geschichte. Ibu guru itu sedang menceritakan sebuah kisah. Geschichte itu artinya bisa kisah atau cerita dan bisa juga sejarah ya. Eine Geschichte dalam kalimat ini menjabat sebagai objek penderita atau akusatif objek. Pertanyaannya, wem erzählt die Lehrerin eine Geschichte? Kepada siapa ibu guru itu menceritakan sebuah kisah? Contoh benda maskulin, der Schüler. Die Lehrerin erzählt einem Schüler eine Geschichte. Ibu guru itu menceritakan kepada seorang siswa sebuah kisah. Einem Schüler merupakan datif objek. Contoh benda feminin, die Schülerin. Die Lehrerin erzählt einer Schülerin eine Geschichte. Ibu guru itu menceritakan kepada seorang siswi sebuah kisah. Einer Schülerin merupakan datif objek. Contoh benda netral, das Kind. Die Lehrerin erzählt einem Kind eine Geschichte.
Ibu guru itu menceritakan kepada seorang anak sebuah kisah. Einem Kind merupakan datif objek. Contoh benda plural di Chefs. Im nominatif singularnya der Chef, pluralnya die Chefs. Untuk benda plural tidak memiliki unbestimmte Artikel atau ohne Artikel, jadi Chefs saja. Perlu diperhatikan juga di sini huruf terakhir dari benda pluralnya adalah huruf S. Berarti datif pluralnya tidak mendapatkan penambahan huruf N. Oke? Jadi kalimatnya Die Lehrerin erzählt Chefs eine Geschichte. Ibu guru itu menceritakan kepada para atasan sebuah kisah. Jadi beda ya dengan Kinder tadi. Kalau Kinder, huruf terakhirnya itu bukan S atau N. Maka dalam kasus datif, dia mendapatkan tambahan N pada benda pluralnya. Datif Verben adalah verben yang mendorong atau menjadikan semua objeknya menjadi datif objek. Contohnya das Verb helfen. Das Kind hilft einem Hund. Karena verbnya helfen, maka objeknya otomatis menjadi datif objek. Coba bandingkan dengan kalimat berikut. Das Kind trainiert einen Hund. Anak itu sedang melatih seekor anjing. Di sini, Hund merupakan akusatif objek, sehingga unbestimmte artikelnya menjadi einen. Kenapa? Karena das Verb trainieren merupakan kata kerja akusatif, bukan kata kerja datif. Jadi umumnya kata kerja itu adalah akusatif. Hanya ada beberapa kata kerja yang merupakan kata kerja datif. Contoh verb datif yang lain adalah folgen atau mengikuti. Contoh kalimatnya, ich folge einer Frau. Die Frau menjadi einer Frau. Kenapa? Karena verbnya merupakan datif verb. Selanjutnya, Negationsartikel im Dativ akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Ikuti terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.